Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nadine Nordin dan ini adalah Pastikan Sahih edisi khas Ahad 5 April 2020. Dapatkan berita terkini yang benar, tepat dan sahih melalui media sosial rasmi RTM di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan portal rasmi kami dengan hanya menaip berita RTM. Kita mulakan dengan perkongsian ini. Untuk makluman anda, pemakluman berita palsu 5 April pada hari ini pukul 10 pagi, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menafikan kebenaran video yang memaparkan keadaan di sebuah pusat kuarantin dalam keadaan daif yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Sabah. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menafikan laporan mengenai peningkatan kes keganasan rumah tangga sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP berdasarkan kenaikan peratusan panggilan ke talian kasih sebanyak 57%. Walhal peningkatan tersebut merangkumi juga kategori lain termasuk hal berkaitan wabak COVID-19, bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat, kes kaunseling dan lain-lain. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menafikan dakwaan bahawa ayat 33 dari surah Al-Ahzab ada kaitan dengan 3 kes kematian pada 3 April 2020 dan 3333 kes positif COVID-19 yang nyata tidak benar. Pemakluman berita palsu seterusnya pada hari semalam pada pukul 7 petang, Menteri Kanan Pertahanan menafikan dakwaan penumpang pesawat yang dikuarantin dibawa menaiki trak dan bas penjara walhal mereka sebenarnya dibawa dengan bas yang disediakan oleh pihak kerajaan serta Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Pulau Pinang turut menafikan dakwaan bahawa sesiapa yang telah mengunjungi Maidin di Jalan Baru pada 31 Mac 2020 perlu menjalani saringan COVID-19 kerana 2 orang yang positif COVID-19 yang dikuarantinkan di Hospital Bukit Mertajam telah mengaku mengunjungi Maidin Jalan Baru pada tarikh tersebut. Seterusnya, pemakluman berita palsu. Pada hari semalam, 3 petang, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu menafikan dakwaan bahawa terdapat 30 kes positif COVID-19 di Durian Burung Kuala Terengganu berpunca daripada Majlis Tahlil Kematian dan menegaskan sehingga 3 April 2020 tiada kes COVID-19 dikesan di kawasan berkenaan. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Kuala Lumpur dan Putrajaya menafikan dakwaan mengeluarkan kenyataan bahawa kesemua pemeriksaan ulangan jentera ditangguhkan sehingga tamat tempoh PKP dan kesemua jentera yang telah tamat tempoh akan dilanjutkan tempoh selama 3 hari secara automatik. Ketua Polis Daerah Serdang menafikan dakwaan bahawa seorang lelaki telah ditangkap oleh pihaknya kerana meninggikan suara kepada pihak polis di sekatan Jalan Raya 4 di Seri Kembangan sedangkan beliau hanya diminta membuat pusingan semula berikutan alasannya ingin membeli makanan di kedai pilihannya walaupun terdapat banyak kedai berhampiran kediamannya. Kenyataan media sosial TV Pendidikan, slot program TV Pendidikan di saluran TV OK RTM, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM telah bekerjasama untuk memperkenalkan slot program TV Pendidikan. Ini adalah usaha untuk membolehkan murid mendapat akses kepada bahan pembelajaran melalui platform alternatif selain daripada pembelajaran dalam talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Slot ini mula bersiaran pada hari Isnin 6 April 2020 menerusi saluran TV OK disiarkan selama 2 jam setiap hari sepanjang pelaksanaan PKP. Waktu siaran pula pada pukul 9 pagi hingga 10 pagi dan pada pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Jadual rancangan di www.moi.gov.my atau media sosial rasmi KPM di Facebook, Instagram dan Twitter @KemPendidikan. Bagi murid yang mempunyai capaian internet, boleh tonton melalui www.myclick.rtm.gov.my. Siaran media Ketua Polis Daerah Serdang pada 3 April 2020 pada pukul 6.30 petang, unit media IPD Serdang telah mengesahkan satu video tular seorang lelaki yang ditahan semasa melalui SJR 4 di Seri Kembangan. Kejadian berlaku pada 2 April 2020 pada pukul 4.30 petang. Seorang lelaki dilihat meninggikan suara ketika proses dokumentasi oleh pihak polis semasa PKP. Lelaki tersebut ditahan bagi tujuan soal lanjut, ekoran tujuan dan destinasi
Bagaimanapun, lelaki tersebut marah dan meninggikan suara menyebabkan anggota yang bertugas terpaksa menasihati lelaki tersebut dengan nada tinggi. Bagaimanapun, tiada tangkapan dibuat, lelaki tersebut diarahkan untuk membuat pusingan semula. Semua orang hendaklah duduk di rumah dan jika ingin membeli makanan, belilah di kawasan yang berhampiran tempat tinggal anda. Seorang lelaki Cina meninggikan suara ditahan di SJR Seri Kembangan. Sambungan dalam kenyataan susulan PDRM juga turut menjelaskan setelah semua pihak yang terlibat dalam insiden ini diambil percakapan bagi membantu melengkapkan siasatan lanjut. Adalah dimaklumkan tiada pelanggaran disiplin berlaku dan insiden itu hanya menggambarkan terdapat segelintir orang ramai yang masih tidak faham penguatkuasaan yang sedang dilaksanakan oleh pihak PDRM dan ATM dengan lebih ketat. Dengan itu juga diingatkan kepada orang ramai supaya terus mengekalkan perintah kawalan pergerakan dengan mematuhi segala arahan pihak berkuasa terutama di daerah sedang untuk memastikan kejayaan bersama memerangi ancaman COVID-19. Tular orang ramai pernah mengunjungi Maidin Jalan Baru pada 31 Mac 2020 adalah palsu. Menjadi tular dan membuat orang ramai panik apabila satu mesej palsu yang meminta orang ramai yang pernah mengunjungi Maidin Jalan Baru pada 31 Mac 2020 perlu jalani ujian saringan COVID-19. Ekoran terdapat kes COVID-19 menurut Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, sebaran berita tersebut adalah palsu. Berhati-hati ketika mengulas ayat Al-Quran. Kebetulan sama bukan bermaksud ketepatan pada makna. Semoga Allah pandu kita memahami kalamnya dengan tepat dan mendatangkan manfaat. Ayat 33 dari surah Al-Ahzab tiada kaitan dengan nombor 3333 kerana surah Al-Ahzab berkaitan peperangan Ahzab di mana Nabi Muhammad SAW ketika itu semua lelaki sahabat Nabi bersama baginda di medan perang. Hanya orang munafik sahaja yang duduk di rumah. Ayat 33 adalah merupakan hukum khas kepada isteri-isteri Nabi SAW iaitu diarah duduk dan jangan keluar dari rumah seperti kelakuan wanita jahiliah dengan hiasan berlebihan dan tidak menutup aurat. Hentikan spekulasi, hapuskan berita tidak pasti, berehat seketika, kembali selepas ini. Hai kepada seluruh rakyat Malaysia, anda duduk di rumah, stay safe, biar kami yang bekerja. Anda duduk di rumah. 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 Biar kami bekerja. Jangan keluar rumah, jangan ingkar arahan, jaga diri masing-masing, be safe. Anda duduk di rumah. Biar kami yang bekerja. Anda duduk di rumah, biarkan kami yang bekerja. Anda duduk di rumah. Biar kami yang bekerja. Kami sampaikan maklumat pada anda. Anda duduk di rumah, just stay at home. 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 Just stay at home. Just stay at home. Ikhlas daripada kami artinya. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Seterusnya, Hospital Besar Melaka tidak pernah menganjurkan wakaf bantal. Antara kandungan berita palsu, kami berbesar hati menjemput anda pewakaf bantal yang akan disalurkan ketika wabak COVID-19. Dimaklumkan, Hospital Besar Melaka tidak pernah menganjurkan kempen wakaf bantal. Orang ramai yang mahu memberi sumbangan sebagai tanda prihatin perlu merujuk pihak pengurusan mana-mana hospital KKM henti sebarkan berita palsu, jangan menambahkan kerja orang lain.
Dakwaan konon terdapat 30 kes COVID-19 di durian burung adalah palsu. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu ingin merujuk kepada satu kenyataan yang tular di aplikasi WhatsApp berkenaan kononnya terdapat 30 kes COVID-19 di durian burung Kuala Terengganu berpunca daripada majlis tahlil kematian dan 30 orang ahli keluarga telah dikuarantin di Cendering. Pihak jabatan ini menafikan sepenuhnya kenyataan tersebut sehingga 3 April 2020 tiada kes COVID-19 yang dikesan di kampung durian burung Kuala Terengganu. Dakwaan tips dan langkah penjagaan jangkitan COVID-19 melalui pemakanan. Dakwaan tips dan langkah pencegahan jangkitan COVID-19 melalui pengambilan makanan beralkali, minuman hangat, berjemur dan suplemen vitamin dari pesakit pulih COVID-19 adalah palsu. KKM berkongsi di laman Facebook dan menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, sebaran mesej tersebut adalah palsu. Pihak JKKP tidak pernah keluarkan kenyataan. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Kuala Lumpur dan Putrajaya menafikan dakwaan mengeluarkan kenyataan bahawa kesemua pemeriksaan ulangan jentera ditangguhkan sehingga tamat tempoh PKP dan kesemua jentera yang telah tamat tempoh akan dilanjutkan tempoh selama 3 bulan secara automatik. Ingat, sekiranya anda dapati bersalah menyebarkan berita palsu, anda boleh didakwa bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 tak pasti jangan kongsi. Polis tinggi suara tidak langgar disiplin. Dalam kenyataan susulan PDRM juga turut menjelaskan setelah semua pihak yang terlibat dalam insiden ini diambil percakapan bagi membantu melengkapkan siasatan lanjut adalah dimaklumkan tiada pelanggaran disiplin berlakon. Insiden itu hanya menggambarkan terdapat segelintir orang ramai yang masih tidak faham penguatkuasaan yang sedang dilaksanakan oleh pihak PDRM dan ATM dengan lebih ketat. Hasil siasatan dilakukan mendapati tiada pelanggaran disiplin berlaku. Dan untuk makluman anda, hentikan sebarang spekulasi, hapuskan berita tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari esok pada pukul 10 pagi dan juga 2.15 petang dan juga 6.30 petang. Assalamualaikum dan salam sayangi Malaysiaku. Kita adalah insan menumpang atas dunia. Aku dengan caraku yang sederhana, kita adalah hamba berbakti pada yang besar. Aku mencari sinar keretanya. kita sama